Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton di luar sana, terutama murid-murid prinsip perakaunan di seluruh negeri Kedah, dan tak lupa juga kepada penonton murid-murid di luar daripada negeri Kedah. Hari ini kita akan sambung lagi topik siri yang keempat, kalau tak salah cikgu. Kita dah bersiri 1, 2, 3. So hari ini adalah siri terakhir untuk topik kelab dan persatuan. Okey, jangan lupa awak perlu subscribe channel SSTP Kedah. Kemudian awak share, dan kalau awak lihat di ruangan description tu, dia ada borang maklum balas. Okey, sekiranya awak menonton sehingga tamat video ini, sesi pembelajaran pada hari ini, awak boleh klik borang maklum balas untuk respon supaya cikgu boleh buat penambahbaikan lagi sesi pengajaran cikgu. Okey, kita sambung lagi. Pada video yang lepas, cikgu ada jelaskan sehingga pendapatan dan perbelanjaan untuk kelab dan persatuan. Hari ini cikgu ulang sedikit untuk berkaitan dengan contoh 4 ni yang cikgu tunjuk sekarang. Okey, bagaimana awak nak sediakan akaun perdagangan. Okey, cikgu ulang balik supaya kita refresh balik, kita recall balik apa yang telah kita belajar. Okey, akaun perdagangan ni dalam kelab, akaun perdagangan ni wujud sebab kelab ni dia ada menjalankan bisnes juga. Okey, tujuan dia untuk mendapatkan dana. Bukan bermotifkan keuntungan, tapi untuk kutip dana. Untuk kutip lagi simpanan supaya boleh buat aktiviti pelbagai di dalam kelab. Kalau soalan tidak ada aktiviti bisnes kecilan macam ni, tak perlu buat akaun perdagangan. Tapi kalau ada, walaupun tidak diminta, awak perlu sediakan juga akaun perdagangan. Okey, di sini cikgu berikan contoh. Bagaimana nak sediakan akaun perdagangan? Okey, soalan ni dia bagi awal, dia bagi baki awal dan baki akhir. Okey, sebelum tu, lupa cikgu. Kita merupakan kelab badminton Taman Bukit Katil Kenari. Ini buku teks rujuk buku teks. Kemudian kelab ni dia ada menjalankan bisnes kafe. Seperti biasalah, kafe ke, library ke, goreng pisang ke, burger ke, bergantung kepada soalan. Okey. Kemudian dia bagi maklumat, dalam soalan dia bagi maklumat awal dan akhir, baki awal, baki akhir. Okey. Inventory minuman. Nampak ada inventory minuman. Sebab kelab ni dia ada kafe. So dia mesti ada inventory lah. Okey. Kemudian akaun belum terima. Akaun belum terima ni, kadang-kadang murid-murid tanya, kelab persatuan mana ada menjalankan bisnes, tapi kenapa ada akaun belum terima? Awak kena ingat, kelab dan persatuan dia ada menjalankan bisnes kecilan. Seperti yang cikgu sebut tadi. Sebab tu dia ada akaun belum terima, orang berhutang dengan kita, akaun belum bayar, kita berhutang dengan orang. Okay. So dia ada bagi maklumat awal dan akhir. Okay. Kemudian kita pergi lagi. Soalan penerimaan dan pembayaran. Buku tunai Dia ada yuran, akaun belum terima. Ada perkataan akaun belum terima lagi. Bermaksud kita terima duit daripada pelanggan yang berhutang dengan kita. Sewa gelanggang, jualan tunai. Ada jualan tunai? Jualan tunai ni kita telah jual barang niaga secara cash. Okey. Kemudian belian tunai. Ada belian tunai? Kita beli barang niaga secara tunai. Kemudian akaun belum bayar. Ada akaun belum bayar? Maksudnya kita telah bayar hutang kepada pembekal. Awak kena analisis soalan satu persatu untuk sediakan akaun perdagangan. Kemudian lesen perniagaan. Lesen perniagaan ni untuk kafe lah. Bukannya untuk kelab. Kelab ni kan dia ada jual, dia ada buka kafe. Jadi lesen perniagaan ni untuk kafe lah. Kemudian upah kafe. Nampak dia tulis upah kafe. Yelah, kafe mesti ada pekerja yang menguruskan minuman. Okay, dia ada upah dia. Dia suruh sediakan akaun perdagangan, senang sahaja. Untuk sediakan akaun perdagangan kelab dan persatuan, sama juga akaun perdagangan milikan tunggal. Kalau milikan tunggal ataupun perkongsian, awak sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Betul. Kelab dan persatuan, kita tak ada untung rugi sebab kelab bukan menjalankan bisnes. Kita hanya sediakan akaun perdagangan. Sebab apa? Sebab kita kena cari berapa banyak untung kafe ni. Kita kena kira juga tau. Tak boleh kalau tak kira. Sebab awak kena ingat, dalam perakaunan sekiranya ada duit keluar, duit masuk, ada sahaja urus niaga berkaitan duit, keuangan, pasti ada rekod.
Kena ada rekod. Jadi kelab dan persatuan disebabkan dia buka kedai kafe, kita sediakan akaun perdagangan sahaja untuk lihat berapa banyak untung kafe ni supaya kita boleh menjalankan aktiviti-aktiviti kelab yang lain. Boleh buat perancangan lah dengan dana kafe ini. Kita pergi lagi. Bagaimana nak sediakan akaun perdagangan? Okey, awak lihat buku teks, cikgu scroll di bawah ni. Inilah format akaun perdagangan. Sama seperti milikan tunggal tapi ringkas sangat ringkas. Dan ia cukup memadai menggunakan 2 kolom. Okey, memadai. Cikgu tunjuk. Dia sama je macam ada jualan, ada pulangan jualan, ada inventory, ada belian, pulangan belian. Apa pun rujuk kepada soalan. Okey, kita pergi satu persatu. Bagaimana kita nak cari jualan? Okey, cikgu scroll balik di soalan. Awak lihat. Pertama, nak cari jualan, dia macam rekod tak lengkap. Kaedah analisis. Dia macam rekod tak lengkap kaedah analisis. Pertama, kita kena cari, ada tak jualan tunai? Ada. Cikgu padam balik yang ni. Ada tak jualan tunai? Ada ni, 3,000. Ada tak jualan kredit? Macam mana kita nak cek jualan kredit? Okey, cara kita nak semak, ada tak jualan kredit? Awak tengok, ada tak akaun belum terima awal, akaun belum terima akhir? Ada tak? Ada. Itu tips dia. Sekiranya dalam soalan dia ada bagi maklumat akaun belum terima awal, akaun belum terima akhir ataupun akaun belum terima awal saja, akhir tak ada. Tapi biasanya ada dua-dua lah. Sekiranya ada maklumat dalam soalan begitu, maka jualan kredit wujud. Jualan kredit itu wujud. Cara untuk mencari jualan kredit, awak kena sediakan akaun kawalan belum terima. Dia sama seperti rekod tak lengkap. Kaedah analisis. Okey? Akaun kawalan di tingkatan 4 awak belajar di bab 5 ledger. Boleh ulang kaji balik bagaimana nak wujudkan akaun kawalan. Okey? Boleh. Di sini boleh ulang kaji balik lah. Okey, kita buka akaun kawalan belum terima. Ni. Buku teks dah tunjuk dah. Akaun belum terima, aset semasa. Baki BB kita rekod di sebelah debit. HB mesti berlawanan kredit. Senang. Kemudian awak tengok dalam soalan, ada lagi tak yang berkaitan dengan akaun belum terima ni? Cuba cek. Ada lagi tak? Kita cari lagi. Okey, yang ni dah habis. Kita ambil. Cukup, settle. Apa lagi? Ni kita dah ambil dah. Settle. Ambil, habis. Kita dah masuk dalam akaun kawalan. Apa lagi? Ni akaun belum terima. Buku tunai, penerimaan dan pembayaran kita rekod di sebelah debit, duit masuk. Bila post ke akaun belum terima, kita kena masuk di sebelah kredit. Bayar hutang, rekod di sebelah kredit. Okey? Kemudian ada lagi tak? Awak cek dalam ni soalan ni, ada tak berkaitan dengan pulangan jualan? Ada tak berkaitan dengan hutang lapor? Ada tak berkaitan dengan, orang kata apa lagi? Diskaun diberi. Cek, awak cek dalam soalan. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay? Kita hanya wujudkan ini sahaja. Tujuan kita untuk cari berapakah jualan kredit. Senang. Ulang kaji balik tingkatan 4. Bagus tingkatan 5 ni sebab dia mengulang kaji balik tingkatan 4. Jangan risaulah. Tapi ulang kaji kena rajin sikit lah. Okay? Jadi, oleh itu, kita dah ada jualan tunai. Kita dah ada jualan kredit. Tambah sajalah untuk dapat jumlah jualan 15250. Jadi, bila awak dah dapat jumlah jualan, jangan lupa kita masukkan dalam kolom yang kedua. Okey? Tips dia. Pertama, cari ada jualan tunai. Kadang-kadang soalan tak bagi jualan tunai. Kadang-kadang soalan bagi jualan kredit. Kita cari jualan kredit. Kadang-kadang soalan tak bagi untuk cari jualan kredit. Dia ada jualan tunai. Dia mesti salah satu ataupun kedua-dua seperti soalan ini. Okey? Itu tips dia untuk kita betul-betul mahir dalam akaun perdagangan. Kemudian, ada tak pulangan jualan? Kalau ada, masukkan tolak pulangan jualan. Tak ada dalam kes ni, tak ada. Dia tak payahlah. Terus kepada tolak kos jualan. Okey, boleh. Dia macam tingkatan 4. Pertama, kita cari inventory awal. Ada tak inventory awal? Ada. Kan kita dah analisis soalan tadi. Kita cari. Ada ni. Inventory minuman. Minuman ni adalah untuk kafe lah. Kita ambil inventory awal dan ini adalah inventory akhir. Okey, masukkan inventory awal. Masukkan. Tak apa ni cikgu scroll-scroll ni. Tak apa Tak pening awak rujuk buku teks. Okey, kita letak inventory awal di kolom pertama dulu. Okey, macam ni. Kemudian kita cari belian.
Okey, belian kita cari. Ada tak belian tunai? Ada tak belian kredit? Okey, kita cari dulu belian tunai. Dalam soalan. Scroll naik atas balik. Cikgu suka scroll ni. Ada tak belian tunai? Cari dalam buku tunai. Ada ni? Ada tak belian kredit? Tips dia apa? Kalau dalam soalan dia bagi akaun belum bayar awal, akaun belum bayar akhir, pasti ada belian kredit. Dia suruh awak adjust, buat pelarasan dalam akaun kawalan belum bayar. Ya, itu tips dia untuk dapat jumlah belian sebenar. Okey, jadi ada akaun belum bayar awal, ada akaun belum bayar akhir. Kita buka akaun kawalan. Apa lagi? Bank, nampak? Ni kita bayar jumlah kepada pembekal. Duit tunai keluar di sebelah kredit. Ada. Ada tak berkaitan dengan pulangan belian? Ada tak dia tulis pulangan belian? Tak ada. Ada berkaitan dengan angkutan masuk? Akaun kawalan kan? Ada angkutan masuk kan, kita kena tambah dalam belian kredit. Okey, ada tak angkutan masuk? Tak ada. Faedah? Tak ada. Okey, semua tak ada. Jadi kita sediakan akaun kawalan belum bayar seperti buku teks tunjuk ni. Akaun belum bayar, liability semasa kredit. Baki BB di sebelah kredit. Okey, jadi kita letak di sebelah kredit. Kalau BB kredit, HB, awak kena tahulah. HB pasti debit. Kemudian awak record berapa banyak bank, berapa banyak belian hutang yang telah kita bayar. Okey, kita tulis bank. Tadi buku tunai, penerimaan dan pembayaran kita rekod di sebelah kredit. Post ke ledger, debit lah. Okey. Pulangan jualan tak ada. Pulangan belian tak ada. Diskaun diterima pun tak ada. Angkutan masuk pun tak ada. Tak ada. Jadi kita akan cari angka imbangan dia adalah belian kredit ini. So jawapan dia adalah 8750. Jangan lupa kita buat pengiraan belian tunai tambah belian kredit 12,750. Buku teks ini dia jelaskan dengan sangat detail untuk awak faham. Info tambahan pun dia ada. Jangan lupa. Kaedah ni boleh guna untuk rekod tak lengkap kaedah analisis. Awak boleh belajar tentang akaun kawalan tingkatan 4. Dia belajar balik, ulang kaji balik. Okey. Kita pergi kepada akaun perdagangan tadi. Cikgu padam supaya nampak. Okey. Nampak? Belian, tambah belian. Tambah belian. Ni 12750. Sebelum itu kita carilah ada tak pulangan belian. Ada tak angkutan masuk? Ada tak duty atas belian? Ada tak insurans atas belian? Apa semua kita cari dulu. Okey? Kalau ada kita tambah. Ataupun kita boleh tambah di bawah belanja pengenalan. Nanti cikgu jelaskan belanja pengenalan ini. Okey, setelah kita dapat inventory awal tambah belian, kita akan dapat jumlah RM15,070. Ini adalah kos barang untuk dijual. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Sebab kelab dan persatuan dia ringkasan sahaja. Tapi cikgu galakkan tulislah kos barang untuk dijual. Tulislah bagi kita mantapkan lagi format kita. Kemudian kita tolak inventory akhir. Seperti biasa, kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, kita akan dapat satu jumlah iaitu kos jualan. Tulis kat sini. Kos jualan. Cantik tu cikgu. Tulis kat situ kos jualan. Kos jualan untuk kelab dan persatuan ni kita letak dulu di kolom pertama. Okey, kita letak dulu di kolom pertama sebab cikgu padam ni kenapa garis dia lain pula ni. Okey, ni dua kolom. Kita letak dulu di kolom pertama sebab dia ibarat kolom ni kita nak cari kos untuk kafe. Kolom ni untuk kita cari berapa hasil pendapatan kafe tu. Kita asingkan. Selepas awak dapat kos jualan, jangan lupa tambah belanja pengendalian. Belanja pengendalian ni belanja-belanja yang melibatkan kafe seperti upah, lesen, cukai, apa-apa yang melibatkan kafe. Kita tambah. Maksudnya ibarat kolom ni dia ibarat kos. Kita cari berapa jumlah kos tu. Boleh ikut seperti buku teks ni. Tambah terus. Dia tak ada untung kasar, dia tak ada. Dia bukannya milikan tunggal, kena ingat tu. Dia hanya ringkasan untuk kita cari berapa untung kafe ni. Okay? So, kos jualan kita tambah belanja pengendalian. Dalam soalan dia ada dua, iaitu lesen perniagaan dan juga upah pekerja kafe. Kalau tak ada cikgu macam mana?
Okey, kalau tak ada, katalah lesen tak ada, upah pekerja kafe tak ada. Tapi biasanya ada lah sebab biasanya bisnes kecil dan ni pasti ada pekerja. Biasanya ada. Kalau tak ada, awak ambil 11,970, awak terus masuk di kolom yang kedua. Kalau ada, tambah dulu, kita buat tajuk belanja pengendalian. Nak tulis belanja pun boleh, tak tulis belanja pengendalian pun boleh. Tapi macam biasa, kita ikut buku teks. Belanja pengendalian, garis. Okay? So jumlah dia, kos dia 12,970. Inilah jumlah kos dalam mengendalikan cyber cafe club. Kemudian kita tolak dengan jualan yang kita terima selama setahun, kita akan dapat, padam lagi. Kita akan dapat satu nilai yang dikenali sebagai untung kafe. Okey murid-murid semua. Untuk kelab dan persatuan, awak jangan tulis untung bersih. Jangan tulis untung bersih. Sekiranya awak tulis untung bersih, maksudnya ia sama macam Bhinneka Tunggal. Salah. Maka akan ditolak. Jangan tulis untung bersih. Awak boleh tulis untung cyber cafe, untung cafe, untung saja pun boleh. Okey, sebab kita tak nak calon awak semua ni keliru dengan milikan tunggal, dengan perkongsian. Kalau awak tulis untung bersih, dia sama. Sedangkan kelab dan persatuan ni dia lain, dia tak sama. Jadi awak tulis untung kafe, untung cyber cafe, untung gerai burger, untung kedai goreng pisang dalam kelab tu lah. Untung apa lagi? Kedai cendera mata, contoh. Okay? Jangan sesekali tulis untung bersih. Okay? Alright. So, kelab badminton, untung setahun dia, untung kafe dia sebanyak 2,550. Okay. Jadi untung ni ia merupakan pendapatan hasil seperti yang cikgu dah jelaskan video sebelumnya. Pendapatan hasil merupakan pendapatan yang berkaitan dengan aktiviti kelab itu. Cyber cafe adalah aktiviti yang melibatkan kelab. Okay, orang pergi kafe sebab ada sebab kelab lah. Kalau kelab tak wujud, kalau tak ada aktiviti, orang tak datang kat kafe tu kan. Jadi untung ni adalah aktiviti kelab. Pendapatan modal, duit awak dapat tu untuk beli aset, untuk tambah aset, untuk tambah gelanggang contoh. Sekiranya duit itu untuk beli tambah aset, ia adalah pendapatan modal. Untuk yang ni, akaun perdagangan ni semuanya adalah pendapatan hasil. Kita kira ni untuk kita masukkan dalam pendapatan dan perbelanjaan nanti. Okey? Boleh. Katalah dalam soalan, dia kata, dia bagi satu maklumat. Dia kata A, sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. B, sediakan penyata kedudukan keuangan. Dia tak suruh sediakan akaun yuran. Dia tak suruh sediakan akaun perdagangan. Sedangkan dalam kelab tu ada jual-jual barang niaga. Ada. Jadi, awak kena sediakan juga akaun yuran. Buat conteng-conteng lah di mana-mana. Buatlah dalam bentuk akaun supaya awak nampak debit dan kredit tu. Kemudian akaun perdagangan pun buatlah dalam bentuk penyata macam ni, seperti buku teks ni. Walaupun soalan tak suruh, awak kena cari sebab akaun yuran yang awak cari tu, awak kena masukkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Akaun perdagangan yang awak cari untung ni ataupun rugi, kita kena masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan. Sebab tu kita kena wujudkan walaupun soalan tak suruh. Kena ingat tu betul-betul. Kan tengok kata, tak ada pun cikgu tak payah buat. Tak boleh. Baca soalan. Sekiranya soalan tu ada bisnes kecilan macam ni, kena wujudkan. Kita kena cari berapa banyak untung perniagaan itu. Sekiranya dapat rugi kafe, rugi kita akan masuk dalam perbelanjaan hasil. Untung kafe, kita masuk dalam pendapatan hasil. Okey, jelas. Kita pergi lagi, untung berkala ni. Ada cikgu jelaskan, cikgu tak sure tapi cikgu ada jelaskan juga dalam video yang ketiga tu. Okay, untung aktiviti berkala ni macam ni. Contoh, cikgu bagi contoh supaya awak nampak. Cikgu bagi contoh buku teks teruslah senang. Okay, macam ni, contoh awak dapat contoh macam ni. Aktiviti berkala ni macam ni, Pestaria. Ini adalah pendapatan hasil. Awak nampak, ada tak belanja Pestaria? Ini adalah perbelanjaan hasil. Ya.
Tapi awak tak boleh masuk 2,300 dalam pendapatan hasil. Awak masukkan 1,400 dalam perbelanjaan hasil. Tak boleh. Sekiranya ada aktiviti berkala macam ni, awak kena cari berapa untung dia dulu. Awak kena ambil 2,300, awak tolak dengan 1,400, awak kena cari nilai untung pesta ria. Awak tak boleh ambil satu-satu masuk, tak boleh. Walaupun jawapan awak nanti sama dengan skema, markah untuk ini tak ada. Markah awak akan kurang lah. Okey, jadi awak cari dulu untung. Kalau dia ada kutipan pesta ria, lepas tu ada belanja pesta ria, cari untung je. Contoh, kutipan pertandingan mewarna. Belanja pertandingan mewarna. Cari untung ataupun rugi pertandingan mewarna itu. Itu yang dimaksudkan dalam penerangan ini. Itu yang dimaksudkan dalam penerangan ini. Ni. Ya. Okey, katalah dalam soalan. Cikgu, dalam soalan ni cikgu yang tanya, cikgu jawab, Mat. Cikgu wakilkan awak bertanya. Cikgu, dalam soalan ni kan dia ada kutipan pesta ria je cikgu. Belanja tak ada. Kalau macam tu, kita ambil kutipan je lah masuk. Dia tak ada kos. Mustahil tak ada kos. Tapi katalah soalan tak ada belanja pesta ria. Tak perlulah cari untung dia sebab kita ambil je lah kutipan pesta ria 2,300, kita masuk je dalam pendapatan hasil. Ini cikgu sebut sekiranya ada kedua-dua belah ni. Ada hasil, ada kos. Yang sama, aktiviti yang sama. Kita cari untung dia. Okey, boleh setakat ni? Itu contoh lah, cikgu bagi contoh. Ia dijelaskan di sini. Ni kutipan ni, contoh dia bagi pertandingan. Di sebelah penerimaan dia tulis kutipan pertandingan. Di sebelah pembayaran, pembelian hadiah dan sewa dewan. Contoh. So kita carilah dulu berapa untung dewan. Jangan tulis untung bersih. Jangan tulis untung karsa. Tolong tulis untung pertandingan mewarna. Untung Carnival Superstaria macam tu. Okey? Boleh. Okey, kita pergi lagi, scroll lagi berkaitan dengan penghasilan, pendapatan dan perbelanjaan. Seperti yang cikgu sebut, sekiranya awak mahir dengan bentuk T, teruskanlah dengan bentuk T. Tak ada masalah. Tapi bagi murid-murid yang baru yang masih nak cuba faham, nak cuba untuk dapat skor, nak cuba untuk dapat orang kata tak banyak salah. Okey, bagi murid-murid yang sedang menjalankan latihan nak bagi kemas sikit awak punya akaun ni, cikgu tak galakkan bentuk T. Seperti yang cikgu sebut, cikgu takut awak salah masuk debit dan kredit. Itu je sebenarnya. Tapi kalau awak yakin, teruskan dengan bentuk T. Tak salah pun. Okey? Cikgu lebih suka bentuk penyata macam ni sebab dia tak ada debit kredit. So awak selamat sikit lah. Okay? Kita mulakan dengan pendapatan dan kita tolak dengan perbelanjaan. Okay? So segala yuran yang kita buat akaun yuran masuk dalam pendapatan hasil. Okay? Sekiranya ada akaun perdagangan, untung tu kita masuk dalam pendapatan hasil. Untung cyber cafe tadi masuk dalam pendapatan hasil. Sekiranya rugi cyber cafe, kita masuk dalam perbelanjaan hasil. Rujuk kepada soalan, rujuk kepada jawapan awak. Alright, okay. So ini adalah format pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dulu, baru perbelanjaan. Last kali awak akan dapat lebihan atau kurangan. Salah satu, jangan tulis dua-dua. Sekiranya positif, pendapatan lebih daripada perbelanjaan, awak tulis lebihan. Sekiranya pendapatan kurang daripada perbelanjaan ataupun jawapan awak negatif, ia adalah kurangan. Tengok kepada awak jawab tu macam mana. Okay? Alright. Habis berkaitan pendapatan dan perbelanjaan, sekarang kita pergi kepada yang terakhir sekali. Ini contoh kalau cikgu sempat, kita tunjuk pula contoh macam mana ia menjawab soalan. Cikgu terus dulu kepada contoh ni, dia suruh sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Boleh rujuk di sini. Kita terus kepada last kali topik yang terakhir iaitu apa? Ada mastery topical pun ada, boleh buat guru-guru kalau ada yang menonton boleh buat mastery topical ini. Rasanya dah buat kot kan? Okey, kita pergi kepada 6.5 penyata kedudukan kewangan. Seperti biasa, sekiranya ada kita kira macam kita buat milikan tunggal, kita ada buat akaun perdagangan dan untung rugi, pastinya kena ada penyata kedudukan kewangan. Maksudnya penyata keuangan kita lengkap. Inilah penyata keuangan.
Okey, kelab pun sama. Kita dah cari berapa pendapatan dan perbelanjaan, lebihan ataupun kurangan. Last kali kita kena sediakan penyata kedudukan keuangan. Mesti kena buat. Okey. Penyata kedudukan keuangan ni sama sahaja seperti penyata kedudukan keuangan milikan tunggal. Sama je. Awak kena cari berapa susut nilai, awak cari peruntukan hutang ragu, awak letak aset semasa apa, aset bukan semasa tu apa, cari. Semuanya akhir kita cari yang baki akhir tu, 31 Januari dalam soalan dan pelarasan kalau terlibat. Awak letakkan berapa belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil dan sebagainya. Sama seperti milikan tunggal dan pelarasan, sama. Seperti rekod tak lengkap, sama. Yang beza adalah ikuti pemilik. Kelab dan persatuan, kita tak panggil ikuti pemilik, kita panggil dana terkumpul. Sama je. Tapi tak boleh sebut ikuti pemilik lah sebab dia bukannya berorientasikan keuntungan. Okay, kita sebut dana terkumpul. Bagaimana nak cari dana terkumpul? Sama seperti rekod tak lengkap. Sama, cikgu tunjuk. Pertama, kita kena cari dana terkumpul awal. Bagaimana nak cari dana terkumpul awal? Kita ambil aset awal tolak liability awal. Dia macam modal. Awak ingat lagi tak rekod tak lengkap, kaedah perbandingan dan analisis? Macam mana nak cari modal awal? Aset awal tolak liability awal. Sama juga dengan rekod tak lengkap, kelab dan persatuan. Macam mana nak cari dana terkumpul awal? Aset awal tolak liability awal. Itu je. Okay? So bagaimana nak cari aset awal dan liability awal? Ada, buku teks ada tunjuk kepada awak. Tengok ni. Scroll lagi. Ni. Dana terkumpul ni. Jumlah aset tolak jumlah liability. Buatlah penyata. Buatlah penyata apa? Macam rekod tak lengkap tu. Penyata mengira dana terkumpul awal. Nampak? So dia senaraikan aset, dia tolak liability, dapat dana terkumpul awal. Sama macam rekod tak lengkap. Okay. Kemudian tengok soalan lah. Dia bagi berapa banyak aset, berapa banyak liability. Tambah lebihan. Biasanya kita tambah untung bersih. Tapi kelab dan persatuan tak ada untung bersih, kita ada lebihan. Ambil kat mana lebihan? Ambil dekat pendapatan dan perbelanjaan tu lah. Okey, kemudian kita tambah lagi. Ini yang dikatakan pendapatan modal. Pendapatan modal ni dia sama seperti modal tambahan. Dia sama. Tapi bila kelab, dia jadi pendapatan modal. So kita terima duit tu sebab kita nak tambah aset. Macam milikan tunggal, modal tambahan kan, kita dapat modal tambahan kan sebab kita tambah aset. Tambah duit, masukkan duit dalam kedai, masukkan kenderaan dalam kedai. Itu kan modal tambahan. Sama juga seperti kelab dan persatuan. Kita terima dana disebabkan kita nak beli aset. Kita terima dana sebab kita nak tambah lagi kelab tu. Contoh. So kita tambah. Sekiranya ada pendapatan modal, kita tambah selepas lebihan. Kalau tak ada, sehingga lebihan je lah. Okay. Kemudian ambilan tak ada kat sini. Kat sini kita tak ada ambilan. Okay. Jadi kita akan dapat dana terkumpul akhir. Dana terkumpul akhir. Okey? Boleh setakat ni? Dana terkumpul akhir. Last sekali lah. Dana terkumpul akhir. Dan kemudian kita cari liability bukan semasa macam biasalah. Sekiranya ada pinjaman, cari format penyata kedudukan keuangan seperti biasa. Sama je. Cuma yang beza adalah dana terkumpul. Berbeza dengan milikan tunggal dan perkongsian. Okey. Habis selesai berkaitan dengan topik kelab dan persatuan ini. Cikgu jelaskan sedikit. Okey, ni bentuk T. Ni bentuk T, debit credit. Tapi kita banyakkan galakkan murid-murid buat bentuk penyata kedudukan keuangan buat dalam bentuk ni. Okey, bentuk T ni boleh je buat. Tapi yelah macam cikgu sebutlah, takut salah masuk debit credit. Kan? Takut salah, takut kita confuse, debit credit tu confuse. So jangan confusekan kepala awak. Awak fokus kepada apa yang awak belajar di tingkatan 4 tu, bentuk penyata. Takut salah masuk debit credit. Okey, selesai penyata kedudukan keuangan. Kemudian di bawah ni apa? Cara nak selesai, cara kita nak sediakan penyata kedudukan keuangan dijelaskan kepada awak bentuk T dan juga bentuk penyata. Sama sahaja.
ada modal kerja sama seperti biasa. Dan perbezaan, dia jelaskan tentang perbezaan pula antara perbezaan komponen dana terkumpul dengan persatuan komponen ekuiti pemilik. Ini adalah dana terkumpul. Perbezaan saja. Okey. Ini adalah milikan tunggal. Dia beza dari segi perkataan. Okey, dari segi operasi semua sama. Okey, itulah perbezaan dia. Okey, ini adalah mastery topikal, boleh buat secara lisan Kalau ada guru-guru yang menonton, kita boleh buat secara lisan. Kita boleh uji tahap penguasaan murid PBD di sini. Sama ada murid jelas tak berkaitan dengan 6.5 ni. Okey. Kemudian ini adalah contoh lepas kita belajar, murid-murid, lepas kita belajar sesuatu topik, setiap bab akan ada contoh macam ni. Cikgu sangat-sangat galakkan awak tengok contoh ini, rujuk contoh ini untuk awak lebih faham lagi bagaimana nak sediakan akaun-akaun penyata yang berkaitan dalam kelab dan persatuan. Sebab ini adalah contoh format penuh lah. Biasanya format penuh. Awak boleh tengok bagaimana dia sediakan akaun yuran. Awak boleh mulakan dulu. Awak boleh buat dulu. Lepas tu awak dah ada jawapan di sini. Boleh rujuk jawapan di sini. Itu cara belajar. Buku teks sudah jelaskan banyak untuk awak. Okey, akaun belum terima, akaun penerimaan pembayaran, boleh akaun perdagangan. Okey, bagaimana boleh wujud akaun perdagangan? Kalau ada perniagaan, mesti ada akaun perdagangan. Kemudian pendapatan dan perbelanjaan. Last sekali adalah cara mengira dana terkumpul awal. Ni semua detail lah. Apa yang awak belajar dalam kelab dan persatuan ni, inilah yang awak akan buat dalam exam nanti. Okey, kemudian ni kenapa saya conteng pula. Okey, bagaimana nak sediakan penyata kedudukan keuangan ini? Okey. Boleh. Kalau cikgu nak jelaskan satu-satu, kena ambil satu lagi slot sebenarnya. Sebab memang banyak kita kena tengok analisis soalan satu persatu. Tapi cikgu boleh ajar awak, cikgu boleh guide awak cara nak baca soalan lah. Okey. Pertama sekali awak tengok sukan apa? Kelab apa? Kelab sukan Lubuk Jong pula dekat Kelantan. Kelantan. Tempoh perakaunan kena tahu 31 Disember 2017. Kemudian dia bagi baki awal, baki akhir. Ada pula dia punya tanda soal. Maksudnya dia suruh kita cari lah, kena cari. Conteng-conteng soalan tu. Kemudian ada lagi inventory akaun belum terima. Akaun belum terima awal, yuran belum terima awal, yuran belum terima terperoleh ni, kita kena sediakan akaun yuran lah. Sediakan akaun yuran, masukkan dalam akaun yuran. Lepas tu dia bagi akaun belum terima awal. Akaun belum terima awal, maksudnya kita kena cari jualan kredit nanti. Dia buat bisnes apa tengok. Kelab ini turut menjual kedai cenderamata. Ada jual cenderamata. So, mesti kita kena sediakan akaun perdagangan. Nampak? Mesti dia suruh cari jualan kredit. Ada tak akaun belum bayar? Tak ada. Akaun belum bayar tak ada, maksudnya tak perlu kita cari belian kredit. Itu tips dia. Okay. Ni sekarang ni kita tengah analisis soalan. Kemudian upah pekerja belum bayar. Ni liability semasa nanti kita masuk kan. Ni ada akhir. Pembaikian alat sukan belum bayar. Liability semasa juga, tak bayar lagi liability semasa. Kadar bayaran belum bayar, sama juga liability semasa. Nanti kita kena sediakan penyata kedudukan keuangan dalam liability semasa lah. Okay. Okay, tu maklumat dia. Kemudian bank ni, awak tengok kat sini. Ni ramai murid-murid lupa. Bank ni dia bagi baki awal. Baki awal ni adalah baki BB di sebelah debit. Akhir dia tak bagi. Macam mana nak cari? Ingat, penerimaan dan pembayaran ni dia macam buku tunai. Awak letak dulu baki BB berapa. Awak cari baki HB berapa. So, awak dapatlah nilai ni. Ramai yang careless ni, ramai yang tak nampak. Tak nampak tentang bank ni. Okay, boleh cari dekat penerimaan dan pembayaran. Kemudian, apa lagi? Dalam soalan dia jelaskan, kita pergi satu persatu. Kita pergi penerimaan dan pembayaran satu persatu. Pertama, dia bagi kita terima duit sebab yuran ahli. Kita masuk dalam akaun yuran. Nak sediakan akaun yuran, kita masukkan yuran ahli. Bank sebelah kredit. Kemudian yuran masuk. Yuran masuk, kita masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan. Masuk dalam pendapatan hasil. Okay. Kalau dia kata yuran masuk ni adalah pendapatan modal, jangan masuk dalam pendapatan hasil. Kita masuk dalam penyata kedudukan keuangan dekat dana terkumpul. Ada soalan yang kadang-kadang dia tulis dalam maklumat tambahan, yuran masuk ni adalah pendapatan modal. Memang ada.
So baca soalan betul-betul. Okay, so kita lihat yuran masuk ni ada tak berkaitan dengan pendapatan modal? Tak ada. Kalau tak ada, yuran masuk adalah pendapatan hasil. Yuran pertandingan, nampak pertandingan? Pertandingan ni, kita check ada tak belanja pertandingan? Ada, nampak? So ingat cikgu sebut apa? Sekiranya ada yuran pertandingan, satu, kita terima duit. Belanja pertandingan, kita keluarkan duit. Tugas awak untuk cari berapa untung pertandingan. Untung ke rugi? Kena check lah. Kalau untung pertandingan, kita masuk dalam pendapatan hasil. Kalau rugi pertandingan, kita masuk dalam perbelanjaan hasil. Kan ada dalam soalan ni. Okey, derma pula. Derma kita dapat duit. Tapi dalam maklumat tambahan dia cakap derma ni adalah pendapatan hasil. So kita masuk dalam pendapatan hasil lah. Kadang-kadang derma ni dia akan cakap pendapatan modal. Tengok kepada maklumat tambahan. Apa maklumat lain yang diberikan dalam soalan ni. Okey, so derma ni tadi dalam format, kita tengok format penyata kedudukan keuangan tadi. Derma dia masuk dalam dana terkumpul kan? Okey. So soalan ni dia dah cakap dah derma ni untuk pendapatan hasil. Kita kena masuk dalam pendapatan hasil lah. Tengok kepada soalan. Kemudian apa lagi? Akaun belum terima. Kita terima duit daripada pelanggan. Yang ni kita akan masuk dalam akaun kawalan belum terima. Okey. Lagi. Pembayaran pula, kita bayar belian. Ni adalah belian cendera hati. Ini adalah belian tunai. Belian tunai. Okey. Kemudian kita masuk dalam perdagangan, akaun perdagangan. Peralatan kelab, kita beli pula aset. Kita beli aset, nanti kita tambah dekat aset bukan semasa. Kita tambah. Okey. Kemudian kadar bayaran, belanja. Kita bayar kadar bayaran. Tapi sebenarnya 650 ni kita boleh terus ambil masuk dalam perbelanjaan hasil. Kena ambil 650 terus masuk dalam perbelanjaan hasil. Tapi tengok juga soalan. Ada tak kadar bayaran awal, kadar bayaran akhir? Ada tak? Cek soalan, ada tak? Cek soalan. Tengok soalan. Ya, ada. Tengok ni. Nampak? Cikgu padam bagi nampak lagi. Nampak? Kadar bayaran belum bayar, dia ada awal dan akhir. Maka awak kena buka akaun pelarasan. Awak kena cari berapa banyak kadar bayaran yang telah dibayar. Ya, awak kena cari berapa yang sepatutnya kita bayar. Pelarasan, buka akaun pelarasan. Okay, so hati-hati dengan soalan. Kita pergi lagi. Belanja pertandingan kita dah selesaikan tadi. Kemudian upah pekerja kedai. Upah pekerja kedai jangan lupa kita masuk dalam perdagangan. Tapi cek dulu ada tak pelarasan. Cara kita nak cek ada pelarasan ataupun tak, awak lihat upah pekerja kedai belum bayar. Nampak? So kalau ada yang ni, kita buka akaun pelarasan dulu. Kita cari berapa upah pekerja yang sepatutnya dibayar. Kita cari masuk dalam perbelanjaan hasil. Tak boleh ambil sebarangan macam tu. Kemudian lagi, pembaikian alat sukan. Ni belanja. Baiki alat sukan. Kita check dulu. Ada baiki alat sukan awal dan akhir? Ada, tengok. Pembaikian alat sukan. Kita kena buka akaun pelarasan pembaikian alat sukan. Kita cari berapa banyak, berapa yang sepatutnya pembaikian yang dibayar masuk dalam perbelanjaan hasil. Ya, awak kena lihat ini yang dikatakan pelarasan. Inilah pelarasan. Okey, lagi apa lagi? Elang permain. Ada tak pelarasan? Ada tak elang permain awal, elang permain akhir? Tak ada. Awak ambil sahaja 2,200 terus masuk dalam perbelanjaan hasil. Kalau tak ada pelarasan, ambil je nilai ini masuk dalam perbelanjaan hasil. Belanja am, ada tak? Kita perlu buat pelarasan, ada tak? Tengok dalam atas ni. Cikgu padam balik supaya awak tengok. Ada tak? Tak ada belanja am. Terus saja kita ambil nilai 600 ni masuk dalam perbelanjaan hasil nanti. Yang tak ada pelarasan terus yang ambil nilai tu. Okey? Kemudian ada susut nilai. Awak kira susut nilai masuk dalam perbelanjaan hasil. Susut nilai adalah perbelanjaan hasil. Kiralah susut nilai itu. Kalau adalah Okey, ini analisis soalan. Cikgu harap awak nampak sedikit berkaitan cara kita nak sediakan akaun ataupun penyata dalam topik kelab dan
Persatuan. Okey, kalau sekiranya awak tidak jelas, awak boleh bertanya guru masing-masing. Tapi cikgu yakin awak dah belajar bab ni. Cikgu yakin ramai dah habis topik ni. Okey, jadi awak boleh ulang kaji balik. Dengar betul-betul penjelasan cikgu. Cikgu suka menjelaskan bagi faham. Kalau tak jelas lagi, sebab kita bukan live kan. Kalau kita live ni mungkinlah cikgu boleh nampak, cikgu boleh komen terus. Okey, apa pun kalau tak jelas boleh tanya kawan dan juga boleh tanya guru masing-masing. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini sahaja, tamatlah topik kelab dan persatuan tingkatan 5 dan cikgu harap dia membantu awak semua untuk lebih faham cara nak sediakan akaun-akaun yang ditanya dalam soalan. Okey, sekian sahaja. Jangan lupa komen maklum balas dalam description di YouTube SSTP ni, apa lagi penambahbaikan cikgu boleh buat. Okey, sekian saja. Assalamualaikum.